sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing until what a world. I'm gonna sing down under the water until what a world. I'm gonna sing and I'm gonna sing. Okay. Testing suara 1 2 3. Ha, okay, baik.
Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ni. Pertama sekali saya nak minta maaf, ada slight delay sikit daripada untuk kita mulakan live pada malam ni. Atas ada urusan yang tak dapat nak dielakkan lah awal sekejap tadi kan, within 15 minutes lebih kurang. Okay, jadi tajuk kita pada malam ni adalah Mergers and Acquisition. Okay, tajuk kita pada malam ni adalah Mergers and Acquisition. But then, before I proceed dengan Mergers and Acquisition, saya akan pick up few questions yang saya nampak lah ada dekat sini. Okay, right, sekejap. Ada yang dah tanya saya Okay, ada yang tanya saya, Coach, intake baru Investors Masterclass untuk Oktober ada ke tak? Kalau you duduk dalam waiting list, you akan dapat invitation by this week. Okay, sebab yang ada dalam waiting list, kita utamakan yang dalam waiting list dulu. But kalau you berminat, you boleh contact saya punya team direct terus, message diorang, call diorang. Kejap, mana nombor diorang? Nombor diorang mana tak tahu. Okay, kejap, saya nak kena cari kejap. Mana ni dia punya poster? Okay, ni poster dia. Alright, kalau you nak, you boleh call nombor kat bawah tu. Call je, jangan scan. You scan, you tak dapat apa-apa. You just ambil nombor yang bawah ni. Alright, yang 0183192660. Itu team saya. You just contact nombor tu untuk tanya macam mana nak register masuk program Investors Masterclass apa semua. Alright. Okay. Tu bagi menjawab soalan lah. Okay. Into detail yang saya akan buka kepada public, sebenarnya saya akan buka dalam masa terdekat, but not this week lah. Okay, jadi kita akan teruskan kepada tajuk kita pada malam ni, iaitu mengenai Mergers and Acquisition. Alright, so Mergers and Acquisition. Apakah itu Mergers, apakah itu Acquisition? Adakah kedua-duanya benda yang sama ataupun tidak? Sebabkan kenapa, kebetulan juga kan kita sentuh tajuk ni, semalam ada announcement daripada UEM Sunrise dan juga EcoWorld. Dia nak merge, betul. Dia nak merge. Jadi you boleh ni lah, you boleh jadi malam ni kita akan belajar dan kita cuba relate balik lah macam mana UEM dengan EcoWorld dia nak merge, dan apakah yang dimaksudkan dengan merging, apakah yang dimaksudkan dengan acquiring ataupun acquisition. Alright. So sebenarnya Mergers and Acquisition adalah dua proses yang berbeza, tetapi dua proses yang berbeza, but the end result tak semestinya sama. Alright. Tapi apa perkara yang membuatkan mergers dan acquisition ni sama adalah, yang pertama adalah dua-dua merupakan satu proses yang mana satu proses untuk orang kata menggabungkan syarikat ataupun consolidate company. Right, maksudnya dua syarikat menjadi satu ataupun dua syarikat menjadi satu milikan. Dia macam tu. Alright, cuma perbezaannya adalah jenis transaksi yang berlaku. Waktunya, maksudnya mergers ni lain, acquisition ni dia punya transaksi yang dilakukan pun lain, tak sama. Alright. Jadi dalam erti kata lain, mergers and acquisition ni maksudnya adalah untuk gabungkan dua syarikat menjadi satu. Tu je sebenarnya. Okay. Cuma dia melalui proses yang berbeza. That's all. Alright. So apa yang ada dengan mergers? Alright, mergers adalah penggabungan dua syarikat menjadi satu. Nampak macam sama je kan maksud dia dengan mergers acquisition. Okay. Keywords untuk mergers adalah gabungan. Menggabungkan. Maksudnya dikahwinkan. Bahasa mudah nak dicakapnya. Dikahwinkan. Bila dikahwinkan, maksudnya jadilah satu syarikat. Seperti contoh, syarikat saya digabungkan dengan satu syarikat lain. Contoh Hokilah digabungkan dengan susah lah nak buat syarikat saya sebab hoki tak banyak yang ada dekat listed pun tak ada. Okay, let's say macam ni kita ambil let's say Top Glove dan juga Harta Lega. Okay, ke nak ambil terus contoh UEM dengan EcoWorld.
Okay. Bolehlah kita ambil UEM dengan EcoWorld. Alright, kita ambil UEM dengan EcoWorld. Lebih mudah, lebih orang kata lebih senang lah sebenarnya untuk kita apa kita panggil? Sekejap, mana saya punya ni tadi hilang. Dia sebab dia lari-lari sikit malam ni sebab apa ni? Sebab dia cuba naikkan resolution malam ni. Alright. Resolution dinaikkan malam ni. Petang tadi kami test run. Resolution yang lebih tinggi 1080, tapi dekat Facebook maksimum dibenarkan hanyalah 720. Jadi tak nampak beza. But at least bila kita muat naik dekat YouTube nampaklah 1080, nampaklah HD dia tu kan. Okay. But yes. Okay. So ini cerita dia semalam. Alright, Syed Mokhtar behind UEM Sunrise and EcoWorld merger plan. Alright. Kita ambil contoh macam ni lah kita tahu UEM Sunrise juga dia buat property dan juga EcoWorld pun dia buat property. Dua company yang background sama apa semua. Dia buat keputusan untuk merge. Maksudnya dia nak gabung, dia nak kahwin jadi satu entiti yang lain. Okay. Kenapa company ni selalunya buat keputusan untuk merge? One of the big reason adalah yang pertama sebab dia nak expansion untuk mencapai lebih banyak klien, lebih banyak customer base. Sebab you kena ingat bila dia gabung aset menjadi bawah satu syarikat yang sama. Dan bila kita cakap aset ni, antara aset yang susah untuk dinilai adalah aset kita panggil dia aset database customer juga dipanggil sebagai aset. Jadi bila database customer yang dipanggil atau dikira sebagai aset kan. Jadi bila dia merge, dia gabungkan, database digabungkan menjadi satu, bermaksud dia ada database yang lebih besar dan lebih mudah untuk dia menjual barangan pula, property lah in the future kan. Barangan produk yang dijual oleh kedua-dua syarikat UEM Sunrise dengan EcoWorld ni adalah property. Jadi bila digabungkan dia lebih senang untuk dia mengiklankan untuk mencapai lebih ramai pelanggan-pelanggan yang dia ada dekat luar sana. Okay. So itu antara salah satu sebab. Yang kedua sebabnya adalah untuk mencapai satu segmen perniagaan yang baru. Okay. But kalau you baca yang ni kalau you baca yang ni, dia just nak jadi satu developer yang paling besar dekat Malaysia. That's all. Alright. Tu je. Dia tak ada apa-apa yang macam bombastic sangat lah. And then satu lagi dia nak expand untuk reach different market share. Market share lah maksudnya dia nak dapatkan golongan-golongan yang berbeza. Contoh mungkin EcoWorld kita tahu dia punya style macam ala-ala taman-taman sikit sebelum ni lah. Okay. Style ala-ala taman apa semua kan. Dia punya rumah dia apa semua. Jadi jadi kita tahu selalunya yang beli EcoWorld ni dia orang yang M40 yang bahagian atas. Okay, middle upper. Jadi UEM kita tak tahulah. Saya tak pasti UEM dia develop area mana. Okay. But bila dia cakap macam tu, kita boleh dapat tangkap yang mana dia nak market share yang berbeza lah dan lebih ramai orang minat dekat dia punya bisnes. Tapi dalam property ni susah lah nak explain. Okay. Dalam property ni susah nak explain. Dia senang ni macam ni lah. Kalau McDonald gabung dengan KFC kan. Kalau McDonald dia gabung dengan KFC ni peminat ayam. McDonald sekarang ni pun dah ada produk ayam lah. Cuma dia tak take over. Kalau dia merge menjadi satu kan, if given kalau dia merge jadi satu, peminat KFC pun akan lari pergi McD, peminat McD pun akan pergi kepada yang ni sebab dia satu company yang sama digabungkan jadi satu. Jadi lebih ramai ataupun lebih ramai dia punya market share, lebih ramai klien yang dia dapat. Itu antara tujuan kenapa syarikat decide untuk buat merger. Okay. Yang conclusion untuk mergers adalah dia adalah salah satu macam Tuan Faizal mention tadi, dia adalah goodwill yang mana dua syarikat agree untuk get on board untuk gabung menjadi satu atas certain terma lah untuk jadikan satu entiti yang baru. Alright, it's a voluntary fusion, gabungan yang
dipersetujui oleh kedua-dua pihak untuk menjadikan satu entiti yang lebih baik kononnya lah. Macam tu. Itu adalah merger. Okay. Okay, nanti stok dia jadi macam mana? Selalunya stok dia akan jadi satu je lah. Dia akan jadi satu saham je. Okay. Sekejap. Kalau mergers. Sebelum ni mergers yang besar-besaran dekat bursa tak pernah berlaku. Tetapi dia separate pernah. Separation pernah. Dan selalunya harga dia akan adjusted balik lah. Given that dengan numbers of shares. Dengan harga dia akan adjusted. Dan dua syarikat menjadi satu nama. Dan harga dia akan adjust based on dia punya ni lah. Dia punya financial data. Dan secara technical pun dia akan adjust based on jumlah saham lah. Dia balancekan balik, dia averagekan balik. Okay. Dia akan averagekan balik. Biasanya dia akan averagekan balik harga dia dengan kedua harga dia averagekan balik dengan jumlah saham kedua-dua syarikat yang diapungkan. Sebab jumlah pemegang saham adalah berbeza antara dua syarikat. Sebab market capitalization dua syarikat berbeza. Jadi selalunya dia akan averagekan balik supaya owners ataupun pemegang-pemegang saham dia dapat pegang jumlah unit saham yang sama. Dia macam tu. But it's a bit selalunya mergers ni jarang berlaku lah sebenarnya. Alright, yang selalu berlaku adalah acquisition. Mergers ni very rare to happen in Malaysia. But then kalau dia selalunya bila dia buat mergers ni dia nak orang kata memperbesarkan lagi lah dia punya bisnes ataupun dia nak bermonopoli. Dan selalunya value saham akan berubah. Definitely value saham akan berubah sebab aset pun berubah. Okay, jumlah aset berubah jadi value dia pun akan berubah sebab dia campurkan kedua-dua aset. Alright. So contoh macam Tuan Farhan dia tanya kalau saya dah hold position apa akan jadi? Selalunya dia akan adjust lah bergantung kepada jumlah unit saham yang you ada. Dia akan averagekan balik harga dan jumlah unit saham tu dia punya calculation dia lebih in detail yang mana bergantung kepada method yang diambil alih dalam merger. Sebab merger tuan-tuan dan puan dia ada beberapa jenis mergers. But at the end of the day dia kena tengok juga dia nak mergers daripada segi sudut pandangan macam mana dia nak adalah jenis-jenis mergers dia tak salah saya ada 4 ke 5 jenis merger yang berbeza. Jadi kalau you dah pegang saham tersebut dia akan adjust dan selalunya nilai yang you invest kat dalam syarikat tu dia takkan lari. Dia adalah calculation dia supaya dia tak lari dia punya merging. Alright. Seterusnya adalah acquisition. Acquisition ni adalah selalunya yang you nampak kalau you tengok Disney. Disney dia buat acquisition. Disney dia tak merge, dia acquire, dia beli, dia take over. Itu yang dimaksudkan dengan acquisition. Acquisition means acquire, you beli. You beli satu saham-saham syarikat tersebut ataupun you mengambil alih syarikat tersebut melalui pembelian saham-saham syarikat. Itulah yang berlaku selalunya Netflix pula. Itu yang selalunya Disney buat lah. Okay, Disney selalu buat macam tu. Dia acquire few ada businesses yang mana contoh dalam case yang paling latest dia take over Marvel punya Cinematic Universe kan. Jadi that is what it meant by acquiring. Tapi dia ialah Marvel Cinematic Universe dia bukannya ada dekat, dia bukan public listed. Tapi dia pernah one time dia cuba merge dengan Netflix, but the mergers fail. Netflix maintain Netflix dan Disney dia jadi Disney Plus. Okay, dia buka Disney Plus. Jadi itu yang fail lah. Okay. Okay, jadi selalunya acquisition ni dia take over syarikat lah. Maksudnya dia beli satu syarikat. Contoh kalau Gardenia beli Coca-Cola, kaya gila Tan Sri Said beli. Contoh ni lah Coca-Cola take over Gardenia. Okay, sebab apa dia take over Gardenia? Sebab dia nak keluarkan roti chop Gardenia. Contoh macam tu kan. Jadi dia take over sebab dia nak expand business dia nak diversifykan business dia. Dan selalunya diorang acquire atau
take over satu-satu syarikat ni disebabkan antara salah satu dia sebab itulah dia nak diversifykan bisnes dia. Selain daripada tu dia nak besarkan dia punya unit bisnes dia, ataupun bahasa bisnes selalunya orang cakap economies of scale, yang mana dia boleh dapatkan cheap labor dekat syarikat yang lagi satu, ataupun syarikat lagi satu ni dia lebih efisien dia punya processing apa semua. Jadi dia boleh orang kata proses lebih murah apa semua, lebih menjimatkan dia punya ni. Jadi dia beli satu lagi syarikat. Yang ketiga adalah dia nak dapatkan market share yang lebih besar. Contoh Coca-Cola take over Pepsi atau acquire Pepsi kan. Jadi peminat Pepsi pun akan jadi Coca-Cola. Jadi dia jadi satulah macam tu. Yang seterusnya adalah untuk sinergi perniagaan. Seperti contoh kita tahu yang apa yang buat packaging tu kan, segala jenis packaging dia beli. Jadi semua syarikat yang buat packaging dekat Malaysia ni sebenarnya owner dia satu je. Alright, mamat yang sama juga own the business supaya dia ada sinergi. Contoh, saya pergi ke kilang A, tapi kilang A ni dia tak buat. Contoh saya nak buat kotak, saya pergi ke kilang ni. Tapi kilang ni cakap dia tak buat kotak jenis yang saya nak. Tapi dia takkan cakap tak, sebab dia ada sinergi. Kan, dia dah acquire few others kilang yang lain, company yang lain yang ada benda tu. Jadi dia cakap, okay kami ada apa semua. Okay, dia macam ni cerita. Lepas tu okay, saya place in order dekat dia. Dia pula divertkan order tu ke dia punya kilang yang lain. Dia macam tu. Alright. Yes, Can One salah satu dia lah. Kan owner Can One tu dia sama dengan apa yang dia buat kotak tu kan. Maksudnya dia nak create sinergi. Maksudnya secara tak langsung dia nak monopoli pasaran tersebut. Okay. Yes, like Nike take over Converse. Macam tu lah juga cerita dia kan. Macam Adidas take over Reebok. Dia macam tu je lah cerita dia kan. Latest apa Nike take over Umbro. Okay. Masterpack kot, saya pun lupa dah sebenarnya. Okay. Dia ada satu lagi kotak. Dia bisnes kotak. Owner dia sama dengan Can One. Owner dia juga sama dengan orang yang buat buat kertas. Semua dia sapu. Okay. Dan selalunya acquisition juga adalah untuk tujuan cost reduction. Okay, macam saya cakap lah, cost reduction, economies of scale. Contoh dia beli kilang dekat Indonesia, dia take over syarikat ni sebab syarikat ni dia ada kilang dekat China ke, dekat Hong Kong, kat Vietnam, dan dia boleh merendahkan lagi cost of production dia, dan dia boleh memaksimumkan keuntungan. Jadi selalunya acquisition berlaku sebab-sebab yang macam ni, but selalunya mergers berlaku dia tak cakap pasal economies of scale. It's just that dia nak cuba monopoli lebih pasaran tersebut. Okay. Bukan Datuk Subhan Kamal, bukan. Dia ada seorang lagi Chinese tu. Alright. Jadi yes. Okay, acquiring kan, macam AT System beli Pearl Glove. Sekarang ni semua company nak beli glove punya company. Jadi itu sebenarnya apa yang ada dekat dalam business mergers and acquisition. Dia tak susah sebenarnya. Right, dia tak susah. It's just that dia punya part technicality je lah. Dan selalunya orang selalu tanyalah, kalau dia nak berlaku acquisition ataupun dia nak berlakunya mergers kan, selalunya nak beli syarikat yang mana satu? Saya punya jawapan selalunya beli syarikat yang lebih murah. Okay, selalunya saya punya ni adalah beli yang syarikat yang lebih murah, especially bila dia nak acquire. Okay. You kena tengok lah company A dengan company B, public share price dia mana lebih tinggi, mana lebih murah, lebih rendah. You beli yang lebih rendah, sebab nanti dia adjust balik harga, you dapat atas sikit. So it's a good value for your money lah. Dan selalunya bila dia ada nak berlakunya acquisition ataupun mergers, selalunya memang syarikat yang harga dia lebih rendah berbanding yang satu lagi ni yang akan naik mencanak-canak. Sebab apa? Sebab you beli, dia akan adjust price balik. Selalunya dia average kan naik atas balik. Bila dia average naik atas balik, you dah profit selalunya dekat situ. Okay, that's how you take advantage of acquiring and merging. Tu je sebenarnya, tak susah.
Okay, acquisition and mergers. Okay. So habis untuk topik kita pada malam ni, dan sekarang saya akan komen sikit lah what happened in the market for today. And basically today apa yang berlaku adalah kalau siapa tengok saya punya live di Instagram pada 2 hari lepas, kalau you tak dapat tengok live, at least you can still watch IGTV kan. You boleh tengok IGTV sebab team saya upload juga dekat IGTV. Bila you tengok dekat IGTV tu, saya ada mention 2 days ago yang mana saham sektor teknologi dan juga healthcare supposedly akan mula berjalan at least by today kan, dengan syarat tak adanya gangguan apa-apa. But then sehingga tengah hari tadi nampak macam seolah-olah pasaran dah nak recover, sehinggalah announcement dikeluarkan oleh para salah seorang ahli politik di negara kita yang buat announcement yang dia bakal menghadap Duli Yang Maha Mulia Agung kita pada hari Selasa, tak silap kan, pada hari Selasa nanti, untuk membuktikan bahawa dia ada majoriti sokongan dekat dalam ni untuk form government. Whatever lah kan, orang semua tengah sibuk dengan COVID, dia sibuk dengan kuasa, lantak pi kat dia lah kan. So it's up to him. But bila dia buat macam tu, keadaan pasaran menjadi, orang kata, tak stabil, bergegar kita punya bursa kan. Elok-elok dah profit jadi loss. Elok-elok OpenSea dah pergi 107, tutup 97 sen setengah, hilang 10 sen. Itu baru satu saham. I'm not talking yet about saham-saham yang lain kan. But Inari are still good lah. Alright, sebab dia baru break out and Inari is still good. I believe Inari is closely related dengan announcement yang bakal dibuat oleh Apple. Sebab Apple bakal lancarkan produk baru, jadi probably closely related lah dengan Apple punya announcement untuk Inari. But kalau you tengok saham seperti Dufu, Penta, VS, Mi, Greatech, UWC, nampak seakan-akan para pedagang atau para pelabur ambil langkah berjaga-jaga, ambil langkah berhati-hati, dia pegang cash hari ini. Tapi nak cakap dia jatuh teruk, tak jatuh teruk. Cuma keadaan pasaran dia jadi momentum tu gone. The momentum suddenly being cut off. Kan? Kalau orang kata apa, budak-budak WeChat ni dia cakap apa, potong steam lah. Okay? Dia potong steam. Jadi market tak boleh pergi lah. Okay? Market tak boleh pergi. Jadi adakah kita susah nak buat duit dalam keadaan pasaran macam ni? Jawapan dia sebenarnya mudah. Still boleh buat, bukanlah mudah untuk buat duit. Maksudnya still boleh buat duit dalam keadaan pasaran macam ni. Syarat dia you mesti comply kepada syarat-syarat yang saya mention dekat dalam live di IGTV petang tadi. Okay. Jadi siapa nak refer balik boleh tengok balik saya punya live di Instagram. Alright. Just tengok balik dekat Instagram, live saya di Instagram. Saya ada mention lah dalam keadaan pasaran macam ni boleh, it's just that you tak perlulah mengharapkan 2 hari jadi 100% kan, seperti sifu-sifu Dewata Raya yang ada dekat luar sana 2 hari 100% kan. You need to change your mindset, you need to be, orang kata, lebih realistik lah. Alright, sekali you masuk 3 to 5% is more than good enough. Tak perlulah tunggu sampai 10%. Alright, hit 5% you keluar sebab 5% is still money. Selalunya you tunggu 5% tu setahun untuk ASB, betul? But now you dapat 5% 2-3 days is more than good enough. Just ambil balik you punya profit 5%, that's it. Keluar. Jangan tunggu lama-lama dalam keadaan pasaran macam ni. Alright. Boleh swing ke tidak dalam keadaan pasaran macam ni? Still boleh swing, but you have to find a really good stocks. Contoh Inari, Penta, Dufu, Mi, Greatech, UWC. These are all good stocks. VS, these are all good stocks for you to swing. Penta Inari probably good for you to invest. And Inari, I tak tahulah dia sempat break out all time high ke tak tadi, sebab dia punya all time high is 254. I tak tahu, I tak tengok petang tadi. But that is the numbers lah. Jadi counter ni semua you boleh swing. It's a good business, it's a good company untuk anda swing. Tapi adakah bagus untuk anda trade pun susah nak cakap.
Okay. At the end of the day, apa yang you perlu buat adalah you just hit 5%, 3% you keluar. Okay. Sebab I believe you semua cari saham-saham antara 50 sen ke RM1 kan, sebab you boleh beli in bulk. Jadi hit 5% you keluar. That's it. Alright, kalau you nak swing, go for Dufu, go for yang bagus-bagus lah. Okay, kalau K1 tak cut loss boleh duduk lagi ke tak? Okay, K1 pagi tadi I mention dengan I punya student investors masa kelas. Dan semua orang dekat student investors masa kelas semua cut. Okay, sebab semua cut. Nampak macam power dah pagi tadi kan, sebab siap gap up apa semua naik kan. And nampak seperti support yang kuat dekat 40 cents. But then bila dia break 40 cents semua, student investors masa kelas saya cut. Semua student saya cut. Okay. Jadi tu je lah sebenarnya apa yang saya boleh share dengan you all pada malam ni. Alright, so we have learned about mergers and acquisition and also about the market. Jadi cukup lah. Dan baju saya sebenarnya ni baju free waktu saya buat coaching dekat Belanda dulu. So baju free, so saya pakai balik je. Okay. Dan yes, yang lain Kejap. Saya baca dulu. Ada beberapa tadi yang saya nampak soalan dan saya terlepas. Sebelum saya wrap, saya nak jawab jugalah soalan. Okay. So siapa yang terlepas live dekat Instagram boleh tengok dekat Instagram saya, just klik dekat ni sebab dia dah masukkan juga dekat preview dekat saya punya Instagram. So you just boleh klik buka dan you just tengok view more. You akan nampak lah for the whole live sessions. Okay, so you tak terlepas. Next question adalah okay. So given that Inari petang tadi breakout all time high, sepatutnya you masuk tadi, bukan esok pagi. Esok pagi there's a chance ada profit taking berlaku. But then doesn't mean you buang terus daripada you punya watchlist. You perhatikan kalau dia reverse dan kalau dia terbang, you boleh masuk balik. Alright, dan selalunya lepas breakout dia akan ada pullback yang sedikit, probably dalam 38% daripada ketinggian candle dia lah. Okay, tu je. Okay. Esok pagi nak tanya kenapa stop loss function tak trigger. Nak kena tahu juga tu platform mana yang dipakai. OpenSea boleh swing lagi ke tak? OpenSea secara teknikalnya dia tengah sideways, secara teknikalnya dia tengah pullback. Dia belum lagi nak pergi break further. Jadi kalau you dah dekat dalam, you still can hold. It's just that you need to tighten up you punya stop loss, you punya trailing stop. Alright. So adakah market esok akan terus jatuh? I don't think esok market akan jatuh teruk sangat sebab KLCI tutup hijau. KLCI tutup hijau. Sebab apa KLCI tutup hijau? Semua 30 saham indeks semua hijau. Kan, jadi bila semua hijau sebab dia nak menampakkan seolah-olah pasaran masih lagi steady, masih lagi stabil, untuk orang kata meyakinkan pelabur dan pedagang dekat luar sana kan untuk terlibat secara langsung dengan pasaran. But then sebagai orang yang berilmu macam kita ni kan, tengok live tiap-tiap malam kan, bukanlah setiap malam, sekarang ni minggu ni sibuk dengan masalah air, lepas tu semalam cabut gigi ni, pening kepala kan. Jadi tak sempat banyak live minggu ni. Okay. But then orang macam kita yang terlibat secara langsung dengan pasaran akan nampak lah sebenarnya pasaran tidaklah sebegitu indah sebenarnya kan, walaupun KLCI ditutup 29 mata petang tadi, but then saham-saham yang berkualiti yang pada pandangan kita lah bagus-bagus untuk kita belasah apa semua, tak bergerak. Naik pun naik sikit sahaja. Jadi okay. Jadi nak buat macam mana nak buat macam mana, macam tu je lah. Pasaran esok saya jangkakan ada possibility untuk jadi hijau. Alright, untuk jadi rancak lah sikit sebab yelah bukan semua orang cerdik kan, bukan semua orang pandai kan. Jadi ramai je lagi yang dekat luar sana yang tak nak belajar pasal saham, lebih detail apa semua, lebih suka mendengar tips. Jadi saya percaya ramai lah. Jadi saya percaya pun esok ada peluang sebenarnya. Alright. Tapi banyak ke tak peluang, kita tunggu je lah esok peluang macam mana.
Alright. Bila saya nak pergi Belanda lagi? Tunggulah COVID habis baru saya pergi sana balik. Okay, yang menangis hujung ucu katil, kita nangis sama-sama, jangan risau. Saya pun ada loss juga. Okay, saya tak adalah admit saya untung sepenuh masa. Saya pun ada loss. Boleh je saya share saya punya trading journal yang saya buat day trading lah, intraday kan. Boleh je saya share. Bulan lepas ada 9 kali saya trade untuk intraday. Daripada 9 tu tak silap saya 4 ke 3 loss. Okay, tapi daripada sebulan ada 20 hari trade, saya just trade 9 kali je. Okay, macam mana the disposal of subsidiary company. Okay, yang tu saya belum cover. Nanti kita akan cover lah nanti. Alright. Nanti kita cover kemudian. Right. Market akan trending bila... Okay, US election. Alright, so US election ni pun best juga sebenarnya. Kalau you nak tahu siapa yang bakal naik presiden, I believe Trump akan maintain lagi sebagai presiden. Selalunya dia dua penggal kan. Dan kalau you tengok trend pun kebiasaannya salah satu parti tu dia akan pegang dua penggal. Tak kisahlah how good dia punya opposition pun, dia akan pegang dua penggal. That is what they do lah sebenarnya. Dan kena tengok lah, kalau construction property yang banyak bergerak dekat Amerika, there's a chance Trump yang akan menang. Sebab Trump dia tak fond on technologies kan. Jadi you boleh baca macam tu lah. So you can predict siapa yang bakal menang dah pun. Okay. Okay. JCY pun still there. Dia ada pattern, dia panggil triangle pattern. You kena zoom out sikit lah. You kena zoom out, you akan nampak triangle pattern. So JCY still there. OpenSeas, yes, sebab OpenSeas nak ada bonus issue. So far tu je lah, tak ada apa-apa lah. Jadi itu saja daripada saya untuk malam ni. So hopefully I'll see you again on Monday. Hopefully on Monday kita boleh live lagi sekali. Dan kalau saya ada kelapangan macam petang tadi, saya nak live dekat Instagram, saya live dekat Instagram. Instagram lebih senang lah nak live sebab dia mobile kan. Cuma masalahnya saya pakai Celcom minggu ni line tak stabil. Tu sebab kadang-kadang terputus. But at least you can still watch live lah. Sebab dia mobile, lebih mudah untuk saya live kat situ. Alright. Jadi itu saja daripada saya. I'll see you again on Monday. And Investors Masterclass, esok kita ada live trade pagi pukul 9 sampai pukul 12 tengah hari. Lepas tu kita sambung pukul 3 sampai pukul 5. Alright, so I'll see you tomorrow for Student Investor Class, and I'll see you next week on Monday untuk semua casual traders. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. That's all right. That's all right.